Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dilalata 'ala al huda wa du'a ila al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardati wa qurbihi wa sawabihi. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang juga Allah SWT, kita sambung muzakarah ataupun pembincangan kita dalam kitab Mukhtasar Latif di dalam pembahasan di dalam bab taharah, iaitu hari ini kita akan bincangkan tentang perkara-perkara yang menajiskan air ataupun ma'ul mutanajjis. Jadi muzakarah pada sebelum ini kita telah membicarakan tentang air mutlak, di mana di dalam syarat taharah ataupun syarat izalatul najasah mestilah kita menggunakan ma'ul mutlak. Dan kemudian perkara-perkara yang membuang ataupun dipanggil sebagai sawalibul ma'ul mutlak, perkara-perkara yang menghilangkan air itu daripada menjadi air mutlak, ada tiga. Sama ada air itu mutaghayyir bitahir, yang kedua sama ada air itu musta'mal, ataupun yang ketiga air itu mutanajjis. Jadi kita telah sampai kepada bahagian ketiga yang terakhir, yang di mana perkara yang tercabutnya ataupun berubahnya keadaan air mutlak. Jadi air mutlak yang digunakan untuk taharah, untuk wuduk dan juga mandi wajib, dan juga untuk izalatun najasah, di mana syarat air mutlak itu mestilah ma'ul mutlak. Maksudnya syarat air yang digunakan untuk taharah mestilah menggunakan air yang dipanggil ma'ul mutlak. Dan kemudian ma'ul mutlak ni ada tiga perkara yang menyebabkan ma'ul mutlak ini ditariklah ataupun ditukar ma'ul mutlak ini, ataupun digugurkan dalam ma'ul mutlak ini, sehinggalah dia menjadi air mutaghayyir ataupun musta'mal ataupun mutanajjis. Jadi makna kata tiga air ini sekiranya dia mutaghayyir ataupun musta'mal ataupun mutanajjis, dia tidak boleh digunakan untuk taharah. Nanti kita akan bahaskan satu persatu dalam ma'ul mutanajjis. Dalam ma'ul taghayyir yang pertama, yang sebelum ni kita muzakarah sikitlah, ulang kaji sikit. Dalam yang pertama, ma'ul mutaghayyir, iaitu bitahir, yang mana air itu berubah dengan dimasuknya suatu perkara yang tahir. Ada beberapa syarat yang kita telah belajar. Kita ambil 4 syarat utama, iaitu syarat yang pertama mestilah taghayyuran kathiran. Okey, taghayyur fahish ataupun dipanggil taghayyur fahish, taghayyur yang besar, yang banyak, sehingga air mutlak itu ditukar namanya menjadi air lain. Contohnya air mutlak, kemudian kita masukkan serbuk teh, syai, maka taghayyurnya akan fahish, dan kemudian sehingga bertukar air itu, orang yang lihat air itu tidak mengatakan itu air mutlak ataupun air. Orang akan mengatakan air itu air teh. Jadi di situ telah tak terjadilah air mutlak, jadi air muqayyad, iaitu air teh. Jadi syarat pertama dalam ma'ul mutaghayyir mestilah taghayyuran fahishan. Kemudian yang kedua, taghayyur itu mestilah dengan perkara yang tahir. Okey, kalau taghayyur itu ataupun perkara yang dimasukkan itu adalah perkara yang najis, maka akan jadi perkara yang ketiga nantilah yang kita akan belajar hari ini, ma'ul mutanajjis. Dan syarat yang kedua dalam ma'ul taghayyur, syarat yang ketiga dalam ma'ul taghayyur, mestilah selepas taghayyur fahishan, kemudian dengan tahir, mestilah yastaghnil ma'anhu. Kemudian yang keempat mestilah ayyakuna taghayyur bimujawir, la bimukhalid. Okey, bimukhalid, laisa bimujawir, mestilah taghayyur bimukhalid. Baik. Kemudian bahagian air yang kedua, kita telah belajar ma'ul musta'mal, di mana apabila ma' itu menjadi ma'ul musta'mal, maka dia tidak boleh digunakan untuk taharah dan juga untuk izalatun najasah. Dan ma'ul musta'mal itu menjadi ma'ul musta'mal dengan 4 syarat, di mana syarat yang keempat adalah khilaf, seperti yang kita telah belajar. Syarat yang pertama mestilah ma'ul qalil duna kullatain, kurang daripada 217 ataupun 218 liter mengikut miqyas zaman sekarang.
Kemudian syarat yang kedua mestilah infisal. Maksudnya mestilah air itu terpisah daripada badan. Jadi selagi mana air itu mutaraddid atau selagi air itu berada dalam anggota badan ataupun anggota wuduk atau anggota mandi kita, maka air itu tidak dihukumkan mustakmal. Tapi sekiranya air telah berpisah daripada badan, maka air itu dipanggil air yang mustakmal. Kemudian yang ketiga, mestilah digunakan untuk ma la budda fi taharah, ataupun mestilah digunakan dalam fardu taharah, dalam yang wajib. Mana kata yang wajib ini adalah mandian ataupun kalau dalam wuduk, basuhan yang pertama lah yang wajib. Okay, basuhan yang pertama yang wajib. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, tidak ada niat ikhtiraf. Di mana ikhtiraf ini berlaku khilaf, dan sebagai ulama besar berpendapat tak perlu ulama mensyaratkan niat ikhtiraf ini kepada awam, kerana akan jadi masyaqqah ataupun akan terjadinya was-was. Jadi saya ulang sekali lagi, syarat ma'ul mustakmal ada 3 ataupun 4. Yang pertama, mestilah digunakan fi ma la budda minhu fi fardhi taharah, mestilah digunakan dalam perkara yang wajib dalam taharah, iaitu basuhan wajib yang pertama. Kemudian yang kedua, mestilah ma'utu qalil. Kemudian yang ketiga, infisal, maksudnya air terpisah daripada badan. Dan kemudian yang keempat, tidak ada niat ikhtiraf. Okay, kemudian hari ini masyiatillah kita akan masuk dalam perkara-perkara yang menajiskan air, iaitu min sawali bil ma'il mutlaq, yang terakhir. Perkara-perkara yang mencabut status ataupun keadaan air itu, air mutlak itu, iaitu sekiranya masuk perkara-perkara yang najis ataupun dipanggil ma'u mutanajis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid daraini amin. Faslun fi ma yunajjisul ma'a wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghayruhu minal ma'i'at bi wuqu'in najasati fihi sawa'un ghayyarashu am lam tughayyirhu. Wa yu'fa 'anil yasiri minasy-sya'ri an-najisi wa 'anil maitati allati la nafsa laha sa'ilah wan najasa allati la yudrikuha at-tarfu wa manfadhi tayri wal fa'ri wal yasiri min ghubari sirjin wa su'ril hirrati allati akalat najasatan thumma ghabat zamanan wa ihtumila wulughuha fi qullataini minal ma'. Faslun fi hukmil ma'i idza waqa'at fihi najasatun wa idza kana al-ma'u qullataini wa waqa'at fihi najasatun fala yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran katsiran aw yasiran wa idza zala taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura wa la yathuru idza zala taghayyuru bi miskin aw za'faranin aw jissin aw turabin. Baik. Jadi dalam ma'u taghayyur ini kita akan mentaksimkan ma'u taghayyur ini kepada 2 bahagian, iaitu ma'ul qalil dan juga ma'ul katsir. Dan kedua-dua ini hukumnya berbeza. Jadi dalam ma'ul mutanajjis ini, pertama sekali kita akan bicara tentang ma'ul qalil. Dan kemudian ma'ul qalil ini, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, dalam perkiraan liter ataupun kadar pada zaman sekarang, iaitu 217 ataupun 218 liter takribian. Okey, takriban lah. Okey, tak disyaratkan tahdidan. Maksudnya la yadur nuqsan liter atau litran. Okey, tak ada masalah sekiranya kurang 1 liter ataupun 2 liter. Jadi ma'ul qalil ini takdirnya 217 liter, ataupun kalau kadar pada zaman dahulu disebutkan di sini wahiyya 500 liter Baghdadi takriban wahiyya ma tusawi 500 65 ritlan tarimiyan takriban. Okey, ini pada zaman dahululah. Okey, pada zaman sekarang 2 liter adalah 217 ataupun 218 liter takriban, takribian lah. Baik. Kemudian kita akan masuk bahagian yang pertama dalam ma'ul mutanajjis, iaitu ma'ul qalil. Okey, ma'ul qalil duna kullatain ataupun duna mi'atin wa sab'umi'ah atau samanumi'ah. Jadi musannif di sini mengatakan air yang sedikit itu wayan jusu ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at, dan selain air daripada ma'i'at, apa-apa jenis cecair, apa-apa jenis minuman, apa-apa jenis air selain air mutlak, air teh, air kopi, ma'i'at.
Jadi mak lawannya ma'iat. Apa-apa jenis cair, apa-apa jenis minuman, apa-apalah teh, kopi dan sebagainya, asir dan sebagainya, hukumnya air itu akan jadi najis biwuqu'in najasah, dengan jatuhnya ataupun terdapatnya najasah dalam air tersebut. Jadi ma'ul mutlaq qalil dengan ma'i selain air, ma'i apa-apa jenis cair selain air, sama ada banyak ataupun sedikit, hukumnya sama seperti hukum ma'ul qalil. Dua benda ini akan jadi najis sekiranya wuqu'un najasah fihi, sekiranya terdapat najis di dalam air tersebut. Okey, contoh najis apa? Baul dan sebagainya lah, khamr, okey, darah dan sebagainya lah. Okey, jadi sekiranya contoh air mutlak itu ataupun air teh walaupun lebih daripada 2 liter, lebih daripada 2 kolah, contohnya banyak besar, okey, lebih daripada 2 liter lah, ma'iat, ada 300 liter ataupun 1000 liter contoh. Kemudian terdapatnya najis, contohnya baul. Jadi air mutlak yang sedikit dan juga ma'i itu akan jadi najis. Kerana hukum yang kita belajar tadi, air ma'u mutlak dan juga ma'iat akan jadi najis sekiranya terjatuhnya najis dalam itu. Okey, biwuqu'in najasah. Jadi ma'ul qalil ini akan jadi najis sekiranya najasah terjatuh di dalam air. Sama ada sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu. Jadi sama ada air itu berubah ataupun tidak berubah. Okay, contohnya air yang qalil itu, ma'u mutlak itu, qolah contohnya. Kemudian kucing datang kencing dekat qolah itu. Sedikit lah contohnya, sedikit. Dan kemudian air tidak berubah, tidak nampak perubahan pada bau, pada warna dan juga rasa. Tapi hukum air itu tidak jadi najis. Sama ada walaupun air itu tidak berubah. Kerana apa? Kerana ma'ul qalil yang sedikit akan jadi najis sekiranya terjatuhnya najis dalam itu. Biwuqu'in najasah fihi, sama ada dia berubah ataupun tidak berubah. Kerana ma'ul qalil ini akan berbeza hukumnya dengan ma'ul kasir. Kita akan masuk selepas ini. Baik. Kemudian dalam masalah ma'ul qalil ini, dia beritahu di sini, dalam masalah ma'ul qalil ini, mestilah ma'ul qalil ini bukan ma' tu warid 'ala najasah. Maksudnya ada takungan air, ada dalam bekalan air, kemudian najis masuk ke dalam dia. Inilah masalah fardul masalah ma'ul qalil. Kerana sekiranya contohnya bekas itu ada najis, ada wa'yazubillah, ada akramakumullah, ada apa, ada kencing kucing. Contoh dalam bekas itu ada kencing kucing, kemudian air dimasukkan dalam bekas itu, sehingga 217 liter lah ma'ul qalil. Jadi ini hukum dia bukanlah hukum ma'ul mutanajjis di dalam yang kita belajar sekarang. Kerana ma'ul qalil dalam bab ma'ul mutanajjis ini, mestilah air itu lam yakun waridan. Air itu lam yakun waridan. Maksudnya air itu maurud lah, ada air dalam tempat atau dalam bekas atau dalam baldi dan sebagainya yang qalil dan cawan ke sebagainya, kemudian najis masuk dalam air tersebut. Jadi inilah fardul masalah, taswir masalah dalam ma'ul qalil. Kenapa saya sebutkan mestilah air itu lam yakun waridan? Sekiranya air itu warid 'ala najasah, maka ini sama seperti masalah ghusalah. Dalam masalah ma'ul musta'mal yang kita belajar sebelum ini, ma'ul ghusalah, mas'alatul ghusalah, masalah ghusalah. Jadi masalah ghusalah itu masalah yang sering ulama sebutkan ataupun kiaskan seperti masalah hukum hukum basuh pakaian di mesin basuh. Okey, maksudnya ada baju yang bernajis, baju itu bernajis dalam bekas, ada najis kucing dan sebagainya. Bukan perlu bukan najis dari segi syarak. Contohnya ada memang najis, ada kencing dan sebagainya, bau dan sebagainya dalam baju itu, dalam bekas. Kemudian masukkan air ke dalam tempat tersebut, dalam baldi tersebut. Jadi ini bukan jadi air itu adalah warid. Air itu adalah warid. Jadi inilah dipanggil masalah ghusalah. Di mana nanti air yang keluar daripada selepas basuhan itu
air itu akan jadi tahir, tetapi ghairu mutahhir. Jadi dia seperti hukum ma'ul musta'mal yang kita belajar sebelum ini. Sebab itulah dia beritahu di sini bagi dengan syarat-syarat yang disebutkanlah. Disebutkan di sini qala Imam Zakaria Syarif fi manhaj wa ghusalah qalilah bila taghayyur wala ziyadatul wazan wa qad tahural mahal tahiratun. Jadi masalah ghusalah itu mestilah ma'u qalil, syarat pertama. Kemudian bila taghayyur, tidak ada taghayyur, air yang keluar itu tidak ada taghayyur bau, warna, rasa. Kemudian wala ziyadatul wazan, tidak ada penambahan dari segi berat wazan. Kemudian waqad tahural mahal, okey, ada 4 syarat tahiratun. Jadi ma itu yang keluar daripada basuhan pakaian itu jadi tahirlah, tapi ghairu mutahhir. Maksudnya boleh digunakan untuk basuh awani ke, basuh bekas dan sebagainya, tapi tetap tidak boleh digunakan dalam fardu tahara. Jadi hukum masalah ghusalah itu sama seperti hukum ma'ul musta'mal. Taib. Jadi ma'ul qalil ini dalam bab mutanajjis ini mestilah air itu lam yakun waridan. Mana kata air itu mestilah maurud. Okay, air itu mestilah maurud, kemudian najis masuk ke dalam air tersebut. Kemudian mestilah najis yang masuk ke dalam air itu najis yang ghairu ma'fu anha. Kerana sekiranya najis yang masuk di dalam najis yang masuk di dalam air itu najis ma'fu anha, maka dia dimaafkan. Sebab tu qala musannif wa yu'fa 'anil yasir minasy'ari najis. Okey, di sini masuk dalam bahagian-bahagian ma'fuat, di mana perkara-perkara yang dimaafkan sekiranya najis itu terdapat dalam air yang sedikit, iaitu air yang kurang 2 kolah. Jadi yang pertama wa yu'fa 'an yasir minasy'ari an-najisi. Okey, sekiranya dalam air yang sedikit itu adanya bulu ataupun rambut, sya'r lah, bulu-buluan ataupun rambut daripada najis. Jadi macam mana kita nak tahu bulu itu najis pun ataupun tidak najis? Contohnya binatang lah. Okey, binatang. Kucing masalan. Okey, kucing itu bulunya najis ataupun tidak. Jadi kucing itu bulunya najis. Kerana apa? Kerana ada satu tobit dalam bab najasat, al-juz'u al-munfasil minal hayyi kamaitatihi. Al-juz'u al-munfasil minal hayyi kamaitatihi. Jadi sekiranya kita nak tahu bulu binatang itu dia najis ke tahir, kita tengok bulunya itu sekiranya dia jadi maitah, adakah dia tahir ataupun tidak. Sekiranya dia tidak boleh dimakan ataupun dia maitah, maka bulu itu najis lah. Contoh kucing lah. Okay, kucing sekiranya dia maitah, kita tak boleh makan. Jadi apa yang terkeluar daripada, yang tercabut daripada badan dia ketika dia hidup, sama hukumnya seperti sekiranya dia jadi maitah. Jadi bulu kucing itu najis, tapi dimaafkan sekiranya sedikit lah. Sekiranya sedikit, yasir. Wa yufa' anil yasir minasy'ar. Tapi kalau sekiranya orang yang ubutulia, orang yang memang dia contohnya rakib, sebenarnya ulama beri contoh rakib yang memang dia sentiasa bermain dengan kuda, sentiasa dia membela kuda dan sebagainya. Jadi bulu-bulu kuda itu kadang-kadang ada masyaqqah terlekat di badan dia dan susah untuk dia setiap kali solat untuk dia cabut segala bulu-bulu yang ada, bulu kuda yang terlekat di badan dia ataupun di pakaian dia. Jadi sekiranya rakib itu dia dimaafkan kerana ada di situ masyaqqah. Okey, masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Itu adalah perkara pertama, iaitu yasir minasy'ar najis. Okey, sya'ar najis. Kemudian yang kedua, perkara yang dimaafkan di dalam ma'ul qalil, wa yu'fa 'anil maitah allati la nafsa laha sa'ilah. Dimaafkan sekiranya maitah, bangkai ataupun binatang. Maitah ni maksudnya binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan syarak lah. Maitah allati la nafsa laha sa'ilah, yang tidak ada darah mengalir. Ini dobetnya bukan. Inilah okey, ni dobetnya di video sini. Okey, tengok dalam syarak, wa qaddaru al-maitata allati la dama laha sa'il bima kana fi hajmil wazarah fi madun. Jadi maitah allati la dama laha sa'il seperti zubab, namlu, nahlu, apa tadi?
bak, okey, biasa kat Mesir adalah musim panas, okey, apa tu, pijat, kemudian qamal, kutu, konfusa, kumbang. Jadi binatang-binatang yang kecil ini yang tidak ada darah yang mengalir, nyamuk dan sebagainya, lalat dan sebagainya, sekiranya masuk dalam air kita yang sedikit, ma'ul qalil ataupun ma'i', maka dia dimaafkan. Jadi dobit binatang ini, ulama beritahu seperti kadarnya seperti wazarah. Okay, wazarah ni cicak. Jadi binatang yang saiznya seperti cicak dan kecil daripada itu, sekiranya masuk ke dalam air, maka dia dimaafkan. Jadi ulat yang kecil-kecil lah, semut, lalat dan sebagainya, sekiranya masuk dalam air, maka dia dimaafkan. Okey. Jadi kemudian dengan 3 syarat lah. Okey, dengan 3 syarat. Okey, maklis dengan 3 syarat. Dimaafkan dengan 3 syarat. Yang pertama, antaqa'a binafsiha. Mestilah binatang itu jatuh ataupun masuk dengan sendiri. Makna kata bukan kita yang ambil ulat tu, contoh kita ambil lalat, jumpa lalat mati kita ambil, masuk dalam air. Ini tak boleh lah. Okey, mestilah binatang itu masuk sendiri ataupun termasuk sendiri. La biqasdi fa'il, ataupun lebih sini antaqa'a binafsiha. Kemudian yang kedua, antamu fil ma'. Maksudnya turihat hayyah. Okey, turihat hayyah. Mestilah dia dibuang ataupun dia dimasukkan dan dia masih hidup. Ketika dibuang tu dia hidup. Maksudnya ketika dia terbang tu dia hidup, kemudian masuk dalam air. Sama dia mati ke tak mati dalam air, tak ada masalah. Yang penting ibrahnya ketika ketika dia dibuang ataupun ketika dia masuk, dia mestilah hidup. Wa antamut fil ma'. Okey, syarat kedua tu tadi lah. Wa antamut fil ma'. Mestilah mati dalam air. Kemudian syarat yang ketiga, alla tughayyirhu. Mestilah tidak mengubah ataupun tidak mengubah air itulah. Air itu mestilah tidak berubah. Bau, warna ataupun rasa. Dan kebiasaan tidak berubahlah kerana dia binatang itu terlalu kecil. Jadi itu adalah 3 syarat ma'fu an maita allati la nafsa laha sa'ilah. Dan kemudian maita ini yang saya beritahu mestilah dia kadar saiznya seperti cicak dan kecil. Dan kemudian sekiranya ada wa yudammu, okey, dia beritahu sini wa yudammu syadzul jinsi minha ila aslihi. Sekiranya ada binatang yang secara asalnya dia kecil tetapi kita jumpa besar. Contohnya kita jumpa cicak saiznya seperti tikus kecil. Contohlah lebih besar daripada cicak yang biasa kita nampak. Maka hukum dia juga seperti hukum asal jins dia. Hukum cicak. Maksudnya kena masuk dalam air ataupun ma'i'at, maka dia adalah ma'fu anha. Okay, ataupun ma'fu anhu. Jadi itu adalah perkara kedua yang dimaafkan sekiranya dimasukkan dalam air yang sedikit. Kemudian perkara yang ketiga yang dimaafkan adalah wan najasa allati la yudrikuha at-tarfu. Jadi at-tarfu itu bisukuni ra. Kalau bi fathir ra taraf itu maknanya janib. Okey, sudut ataupun bahagian hujung lah ataupun bahagian taraf. Tapi at-tarfu, okey, basar al-mu'tadil. Mestilah najis itu tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar, pandangan mata yang mu'talil biasa, pandangan mata yang kebiasaan orang melihat. Jadi ulama mencontohkan bagaimana surah contoh najis yang tidak dapat dilihat dengan mata. Contohnya kita nampak lalat terbang ke arah najis, ke arah baul ataupun ra'id. Okey, binatang, najis binatang lah yang lain. Contoh nampak ulat tu terbang ke najis, ke kencing kucing misalnya. Kemudian dia terbang masuk dalam air kita. Kemudian kita tahu dan kita nampak bahawa kaki lalat itu dia telah tadi hinggap di kencing kucing ataupun perkara yang najis, kemudian masuk dalam air, air kita lah, air maklum mutlak yang qalil. Jadi di situ dimaafkan kerana najis yang berada di lalat itu la yudriku at-taraf, tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Jadi
pandangan mata ataupun nazar itu ibrahnya mestilah pandangan mata yang muktadil. Sekiranya seorang itu mempunyai pandangan mata yang tajam atau menggunakan alat mukabbarah ataupun perkara inilah alat-alat yang dapat lihat perkara yang kecil, maka itu la ibrah fiha, mestilah dengan pandangan mata yang muktadil. Iaitu adalah perkara yang ketiga di dalam masalah ma'fuat. Kemudian perkara yang keempat, wa man fadhi tair wa fa'ri. Okey, man fadhi tair wal fa'ri, ataupun perkara lubang burung ataupun tikus. Ini pun perkara yang dimaafkan. Contohnya ada tahi burung. Okey, contohnya satu kawasan penuh dengan manfaz tair. Jadi di sini ada masyaqqah untuk kita menjaga. Taban ini pun bisyurutlah, mestilah dia bukan qasdul fa'il, bukanlah kita yang bermaksud untuk memijak najis burung tersebut ataupun najis fa'run tersebut. Okey, tapi di semua masalah maf'ul ini semua adalah disebabkannya, taubatnya disebabkan adalah masyaqqatul ihtiras. Kemudian seterusnya perkara yang keempat, okey, selepas manfaz ta'i wal fa' wal yasir minal ghubar as-sirjin. Okey, ghubar sirjin. Sirjin itu adalah baja yang dibuat daripada najis. Kemudian bila dibakar, maka akan ada asap-asap. Asap tu mutanajis lah, sebabnya sirjin itu daripada najis. Kemudian asap tu terkena kepada pakaian kita atau pada badan kita. Jadi dimaafkan sekiranya yasir. Wal yasir min ghubaris sirjin. Okey, ghubar sirjin. Bukan kena kita lah, kena air. Kini masalah air masalah air. Kena air. Sebenarnya nanti dalam ma'fuat ni, sahabat-sahabat sekalian, dia ada perkara yang di dalam air dimaafkan, tetapi dalam bab syarat solat, bahagian syarat solat, tahara minal hadas wal khabas, di pakaian ataupun di tempat solat kita tak dimaafkan. Di pakaian kita tak dimaafkan. Jadi tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat perlu bezakanlah tentang ma'fuat di dalam bab air dan juga ma'fuat di dalam bab solat. Ada perkara yang istaraka fihima dan ada perkara yang ikhtalafa fihima. Jadi kemudian ini adalah ghubar sirjin dalam sekiranya termasuk dalam air. Sekiranya termasuk ghubar sirjin dalam air, dimaafkan sekiranya yasir. Kemudian seterusnya perkara yang terakhir. Okey, perkara yang terakhir, su'ril hirrah allati, su'ri ni mulut dia lah. Okey, kesan makanan dalam mulut dia, su'ril hirrah allati akalat najasatan summa ghabat zamanan. Okey, setiap perkataan ini adalah dhabit. Setiap perkataan adalah penting untuk kita fahami, sebab dia adalah dhabit dalam hukum masalah ini. Okey, wasu'ril hirrah allati akalat najasah. Pertama, summa ghabat zamanan. Kedua, wahtumila wulughuha fi qullatin minal ma'. Kalau terjadinya situasi ini dengan ada tiga perkara ini, hukumnya sama, iaitu dia dimaafkan. Okay, saya terangkan balik surah ini. Sekiranya ada kita bela kucing ataupun kita di tempat awam ada kucing, kita nampak kucing ini makan tikus. Tikus najis. Okay, dia makan tikus hidup. Okay, jumpa tikus, dia kejar, dia gigit, dia makan. Kita nampak dia makan tikus, kemudian dengan mulutnya yang penuh dengan darah dan sebagainya, bangkai tikus dan sebagainya, kesan daripada dia makan tikus. Kemudian dia pergi ke air kita. Okey, contoh kita ada tengah duduk kat tepi jalan, kita ada air kopi contohnya, okey, cappuccino ataupun latte. Kemudian kucing itu masukkan mulut dia di dalam air itu, kemudian pergi. Terbalik. Silap. Kucing itu lepas dia makan tikus tu dia hilang. Okey, summa ghabat zamanan. Okay, kita nampak kucing itu makan bangkai tikus. Okey, maklish. Semula ya. Kucing itu makan bangkai tikus kemudian hilang. Hilang daripada pandangan mata kita. Okey, ghabat zamanan. Okey, hilang daripada mata kita. Tiba-tiba kita nampak kucing yang sama tu minum air kita. Air kopi kita tadi. Maksudnya dia masukkan mulut dia ke dalam kopi kita. Kita nampak dengan yakin mulut bibir dia tu masuk dalam kopi kita. Okey. Jadi sekiranya uhtumila wuluha fi qullatin, ketika ghabat tadi, jadi apa hukum air itu? Jadi mula kita tengok situasinya. Kita nampak air kucing itu makan najis.
Tetapi ada satu masalah, iaitu kucing itu hilang daripada pandangan kita, dan kemudian uhtumilah, boleh jadi ke barang kalian kucing itu basuh mulut dia ataupun pergi bersihkan mulut dia ataupun minum air yang kullatain. Maksudnya ada ihtimal yang di kawasan itu ada air yang lebih 2 kolah. Jadi dia pergi ke sungai berdekatan ataupun longkang yang ma'ul jari yang lebih 2 kolah. Dia basuh mulut dia, kemudian dia pergi ke air kita. Jadi di situ ketika situasinya seperti itu, maka air kita tetap tahir. Kerana apa? Ada satu faedah dalam masalah ini, kerana kita tidak nampak dengan yakin bahawa mulutnya itu najis. Sebabnya adanya syak kerana ketika dia hilang daripada pandangan kita, dan kemudian tempat kita itu ada ihtimal ada air lebih daripada 2 kolah, maka di situ airnya itu akan jadi tahir. Jadi insya-Allah faham surahnya. Jadi kaedah yang al-aslu al-yakin la yazulu bisyak. Jadi yakin taharah mestilah yazul dengan yaqinun najasah. Okey, yakinun taharah la yarfa'uhu illa biyaqin najasah. Jadi air minum kita, kopi kita atau ma'i atau ma'ul mutlak kita yang kita yakin tahir, tidak akan terangkat kecuali dengan yakinnya najis. Jadi dalam masalah ataupun kucing tadi adanya syak. Adanya syak ketika dia rab, kemudian ihtamala wuluha fi ma'il kathir. Jadi ada kebarangkalian walaupun sedikit, tapi ada kebarangkalian dia bersihkan mulut dia di dalam air yang lebih pada 2 kolah. Jadi disebabkan itulah air kita itu tidak menjadi najis. Tapi surah sebaliknya, sekiranya kita dalam bilik yang tertutup dan bilik kita tidak ada air apa-apa, nampak kucing kita makan tikus ataupun pegang najis, kemudian hilang daripada pandangan kita, dan bilik yang sama, mungkin di belakang kita ke apa, hilang daripada pandangan kita, kemudian masuk dalam air kita, maka di situ memang ada rab zaman, hilang daripada pandangan kita, tapi tidak ada ihtimal yang kucing itu bersihkan mulut dia ataupun masukkan mulut dia dalam air yang kasir, yang lebih daripada 2 kolah. Maka di situ airnya itu ataupun ma'id dia itu akan tetap jadi najis, tidak dimaafkan. Jadi yang dimaafkan ini surahnya seperti yang disebutkan. Su'ril hurrah allati akalat najasa summa ghaba zamanan, tapi uhtumila wuluha fi ma'il kullatain minal ma' ataupun ma'ul kasir. Okey, ini adalah perkara ma'fuat yang terakhir yang disebutkan di dalam ma'ul mutanajis bahagian pertama, ma'ul qalil. Di mana ma'ul mutanajis ini kita perlu bagikan kepada ma'ul qalil dan juga ma'ul kasir. Ma'ul qalil ini duna kullatain ataupun kurang daripada 217 ataupun 218 liter. Di mana ma'ul qalil ini akan jadi najis sekiranya terjatuhnya najasah ataupun terdapatnya najis di dalam air itu, sama ada air itu berubah ataupun tidak berubah. Ini adalah hukum masalah ma'ul qalil dalam bahagian ma'ul mutaghayyir. Kemudian kita akan masuk bahagian yang kedua yang terakhir pada malam ini insya-Allah, atau pada petang ini untuk sahabat-sahabat di Mesir. Ma'ul kasir, iaitu yang lebih daripada 2 kolah ataupun lebih daripada 217 ataupun 218 takribian, laisa tahdidian. Wa idza kana al-ma'u qullatain wa waqa'at fihi najasah fala yanjusu illa idza taghayyara. Jadi dalam ma'ul kasir, sekiranya terdapatnya najis dalam air yang kasir, maka air itu tetap akan jadi tahir selagi dia tidak berubah. Walaupun ada najis bau dalam tu, selagi tidak berubah bau warna juga rasa, air itu tetap tahir. Tapi sekiranya berubah, contoh termasuknya azakumullah kencing ataupun ghaid, manusia ataupun budak lah, binatang, masalan maksudnya ghaid, kemudian air itu berubah, daripada bawah nampak coklat, okey, buih-buih ke atas, contoh, okey, berubah sama ada bau, warna juga rasa, maka dengan perubahan itulah yang menjadikan air itu daripada tahir menjadi mutanajis.
Mana kata mutanajis ini tidak boleh digunakan untuk taharah ataupun izalatun najasah. Okey, jadi ma'ul qalil ini, ma'ul qalil mujarrad wuqu'un najasah terus tidak boleh digunakan untuk taharah. Tapi ma'ul katsir mujarrad wuqu'un najasah tetap boleh digunakan selagi tidak berubah. Tapi kalau berubah salah satu daripada tiga sifat itu, maka air itu akan menjadi air mutanajis dan tidak boleh digunakan untuk taharah dan juga izalatun najasah. Di mana ma'ul katsir ini dia ada dua kekuatan. Okay, ulama kata dia ada dua kekuatan, iaitu kekuatan merafa' dan juga kekuatan mendafa'. Okay, raf'u itu raf'un najasah lah, ataupun orang yang berwuduk dapat raf'u najasah maknawi yang ada di badan dia untuk solat sebagainya. Kemudian dia ada daf'u, dia boleh menghalang ataupun mengawal air itu daripada najis. Selagi tak berubah lah. Kalau berubah tetap jadi tetap jadi ma'u mutanajis, tidak boleh digunakan untuk taharah. Jadi ma'ul katsir ini dia ada dua kekuatan, iaitu ar-raf'u wa daf'u. Baik. Seterusnya wa idza zala taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura. Sekiranya ma'ul katsir itu adanya sudah masuk najis ataupun perkara ataupun najis lah, kemudian berubah kita ambil salah satu sifat, bau telah berubah warna, contohnya berubah warna kuning-kuningan masalah. Okey, bukan warna ma'u mutlak, tetapi zala taghayyur bi nafsihi au bima. Bima ini dengan mukasarah lah, ditambah lagi air, kemudian hilang warna, jadi putih, ma'u mutlak lah. Jadi di situ air itu kembali menjadi air tahir. Ataupun zala taghayyur bi nafsihi. Bi nafsihi ini contohnya dengan bimuksi tawil, disimpan dalam bekas yang lama, tiba-tiba bila kita buka satu hari, hilang dah bau, hilang dah warna yang tadi asalnya ada warna najasah. Maka sekiranya hilang ataupun hilangnya taghayyur itu dengan seperti itu, maka air itu kembali menjadi tahir, kembali menjadi ma'ul mutlak. Jadi perkara ini ataupun hukum ini diaplikasikan dalam masalah sisa air yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, di mana air kumbahan ataupun air kumbahan lah, longkang dan sebagainya, bekas-bekas air kita serta peparitan kita dikumpulkan dalam satu loji, kemudian tasfiyah, dibuang air najasah dan sebagainya, dan ditambah dengan air dan sebagainya, maka air itu menjadi air mutlak dan boleh digunakan semula. Jadi aplikasi itu ada di dalam ataupun perkara itu ada dalam masalah perbahasan fiqh dalam air ini. Okey, air safusihi itu digunakan semula selepas ditasfiyah ataupun selepas air itu menjadi ma'ul mutlak lah, menjadi air yang bersih semula. Jadi perkara itu diambil hukum hakam dalam hukum fiqh lah. Kemudian seterusnya, tetapi sekiranya taghayyur itu dia hilang dengan bimis, wala yatuhuru idza zala taghayyuru bimiskin au za'faranin au dissin au turab. Kerana empat-empat perkara ini, contohnya tadi air yang ada najis kucing ataupun ada ghaid, kemudian berubah bau masalan, okey, berubah bau, ada bau najis dalam air tersebut, kemudian kita masukkan za'faran contohnya lah, kemudian hilang bau najis itu. Jadi diberitahu di sini, sekiranya perubahan itu disebabkan misk ataupun za'faran ataupun dis ataupun turab, maka empat perkara ini tidak akan menjadikan air itu tahir semula. Kerana empat perkara ini dia bukan menghilangkan najasah itu, tetapi dia menutup. Okey, yastatiru. Okey, empat perkara ni, arba' asya' ini tastatiru an-najasah. Sebab itulah hukumnya la yathur. Sebab itulah hukumnya tetap tidak berubah walaupun airnya itu sudah berubah. Berbeza dengan berubah dengan muka sarah, dengan tambah air yang banyak, ataupun binafsihi dengan muksu tawil bihaisu ayyumkisuhu fi muddah tawilah. Jadi sekiranya dia dicampur dengan za'faran ataupun turab, contoh air itu warnanya hijau-hijau ataupun kuning-kuningan, kemudian ataupun hijau-hijau lah disebabkan ada pokok-pokok ke atau sebagainya, kemudian dia letak turab supaya air itu kembali kepada jernih dan sebagainya, maka sekiranya dia masukkan turab juga dan zal taghayyur, hilang taghayyur itu, tapi tetap tidak
merubah hukum jadi ma'ut tahur. Kerana perkara-perkara ini dia menutupi air, bukanlah menghilangkan najasa itu, bukanlah dia menghilangkan najasa itu bizatiha. Okey, jadi perkara itu tetap ada. Jadi kita tengok tagayyur itu macam mana. Sekiranya tagayyur itu daripada perkara-perkara seperti misk ataupun za'faran ataupun jus ataupun turab, maka dia tidak dimaafkan, dan air yang mutaghayyir ataupun mutanajjis itu tidak berubah menjadi ma'ul mutlaq. Kemudian yang terakhir di sini tatimah. Okey, saya baca secara sardan. Syarih menambah perkara yang air yang tidak disebutkan oleh sahibul matan atau sahibul kitab, iaitu ma'ul musyammas, air yang dipanaskan ataupun air yang panas daripada sinaran matahari. Jadi air yang panas atau ma'ul musyammas ini hukumnya bukanlah haram dan sebagainya, tapi hukumnya adalah makruh. Begitu juga syadidus sukhunah dan juga syadidul burudah akan menjadi makruh. Tetapi akan menjadi haram sekiranya tahaqqaqad darar. Sekiranya air musyammas atau air panas itu tahaqqaqad darar, baras dan juga sebagainya daripada penyakit kulit lah. Contohnya seseorang yang dia tahu sekiranya dia gunakan air panas untuk berwuduk ataupun untuk mandi, maka dia akan menghadapi penyakit kulit, baras, kusta dan sebagainya, maka di situ hukum menggunakan air itu adalah haram. Apa perlu dibuat? Maka dia tahawwala ila tayammum, maka dia perlu tukar kepada ataupun dia perlu buat menggantikan wuduk itu tayammum, kerana itu dikira faqdul ma syar'i laisa hissi. Air ada tapi tidak boleh digunakan dan dia perlu tayammum. Adapun syadidus sukhuna burudah pun makruh juga, kerana tadi musyammas makruh, syadidus sukhuna ataupun syadidus burudah pun makruh kerana dia menghalang isbah, menghalang kita. Isbah ni menghalang kita supaya dapat melebihkan ataupun melancarkan air lah di anggota wuduk. Jadi susah, sebabnya bila kita terlalu panas atau terlalu sejuk, kita susah nak, kita akan ambil macam berhati-hatilah, ambil yang wajib je lebih kurang. Jadi makruh lah, makruh, hukumnya makruh. Dan kemudian makruh ini disebutkan di sini ada beberapa syurut. Okey, saya sebutkan secara sardan sebelum kita tamatkan muzakarah kita pada hari ini. Yang pertama, mestilah bibaladil har. Yang kedua, mestilah bila ada hari, contoh di tanah Arab lah. Hatta di Mesir pun dikatakan sini mu'tadil. Okay, cuacanya mu'tadil. Okay. Kemudian antanqiluhu asyam minal hala ila ukhra. Mestilah daripada cahaya matahari, maksudnya dia berubah keadaan air itu daripada biasa ataupun sejuk kepada panas. Kemudian ayyakuna fi ina muntabi', ina yang daripada logam, daripada besi dan sebagainya. Kemudian digunakan pada keadaan hararah dia. Maksudnya air yang dijemur tengah panas itu digunakan ketika keadaan panas. Itu jadi salah satu syarat air itu menjadi makruh untuk digunakan. Kemudian ayyakuna istima'alu fil badan, ayyakuna tashmi suhu fi zamanil har kasaif. Okay, bibaladil har fi zamanil har atau fi musim har, pada musim panas. Kemudian mestilah tidak tahaqqaqad darar, dan juga mestilah waktu muttasi'an. Tapi sekiranya waktu yang sempit, boleh digunakan air musyammas. Sekiranya daqal waqt, boleh digunakan air musyammas itu dan tidak ada makruh, tetapi mestilah tidak tahaqqaq darar yang darar yang akan dihadapilah oleh orang yang menggunakan air itu. Jadi sekiranya daqul waqt boleh digunakan, tetapi dia perlu yakin bahawa tidak ada darar sekiranya dia menggunakan air musyammas untuk berwudu. Begitu juga hukumnya dengan air yang syadidah sukunah dan juga syadidah burudah, li'annahu yamna'ul isbah. Okey, wallahu a'lamu ahkam. Dan insya-Allah pada minggu akan datang kita akan sambung muzakarah kita dalam bab an-najasah. Jadi kita selesai hari ini bifadlillah ta'ala tentang masalah al-air, masalah air ma'ul mutlaq. Kemudian perkara-perkara yang mencabut air itu daripada dipanggil ma'ul mutlaq, iaitu dengan tiga perkara: ma'ul mutaghayyir, ma'ul musta'mal dan juga ma'ul mutanajjis. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk bab najasah, dan kemudian seterusnya kita akan masuk dalam kelas seterusnya kita akan masuk dalam maqasid yang terakhir dalam maqasid taharah, iaitu tayammum. Wallahu a'lamu ahkam. Sekiranya ada tafsiran, ada yang saya tersilap ataupun tashih, sahabat-sahabat boleh komen ataupun boleh maklumkanlah, supaya kita sama-sama memuzakarah dan sama berbincang, supaya
segala ilmu yang ada kita dapat manfaat sama kita dan dapat menghidupkan suasana dan juga suasana ilmiah, dan juga dengan asbab ini Allah Ta'ala angkat segala balak, dan juga mereka-mereka yang terkena positif COVID dan sebagainya, corona dan sebagainya, supaya disembuhkan dan diberi kesihatan dan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khair wa istaudiakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.